أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan ruang untuk bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah taala merahmati, memberkatinya insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in semuanya. Dan doa berpanjangan juga buat umat Islam yang berada di tempat-tempat yang sedang bergolak, yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala agar diberikan kekuatan di Pakistan, di Syria, di Palestin. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam suasana kita menempuh ujian kehidupan. Mungkin ada yang dihimpit dengan kesusahan, dihimpit dengan kesakitan. Bagi orang yang merdeka, bagi orang yang beriman dan merdeka,
Mereka sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa juga ujian yang berlaku dalam hidupnya, semuanya itu adalah demi kebaikan, kerana Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta. Tanda Allah sayang, tanda Allah suka pada hamba-Nya, Dia hidupkan kita, Dia berikan kita hidayah iman dan Islam, Dia berikan kita peluang dan ruang untuk melakukan ketaatan. Kemudian Dia datangkan ujian untuk kita merayu dan merintih padanya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita, tuan-tuan, dengan Dia datangkan ujian dalam hidup. Bila kita sakit, baru kita tahu Allah Maha Penyembuh. Bila kita miskin, Allah nak memperkenalkan diri Dia, Dia Maha Kaya. Bila kita sempit, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya, Dia Maha Luas. Bila kita kesunyian, kita keseorangan, Allah ingin bagi tahu kat kita, Dia dekat dengan kita. Jadi apa juga yang berlaku dalam hidup kita bagi orang yang merdeka dan beriman, dia akan nampak Allah sedang bercakap dengan dirinya. Maka orang beriman tidak ada sebab, ataupun orang yang merdeka, dia tidak ada sebab kenapa dia perlu sedih. Sedih boleh, tapi tidaklah sedih bersangatan, kerana apa juga yang berlaku, tanda Allah sayang kepada dirinya. Bagi orang beriman, matlamatnya adalah akhirat. Bagi orang beriman, matlamatnya adalah mencapai kejayaan akhirat. Dunia adalah mazra'ah ataupun wasilah ataupun cara untuk mencapai maksud kejayaan akhirat. Bagi orang beriman, kejayaan dunia subjektif. Ada orang susah di dunia, tapi itu menjadi asbab dia mendapat kebaikan di hari akhirat. Ada orang senang di dunia, dan itu menjadi asbab kebaikan di hari akhirat. Jadi apa pun berlaku di dunia, dia punya matlamatnya adalah mendapat kebaikan di hari akhirat. Itu gelanggang orang beriman. Gelanggang orang beriman adalah mencapai kebahagiaan hari akhirat, walaupun dunianya susah. Kerana apa? Kerana dunia ini adalah tempat untuk diuji. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Susah ke senang, tetapi akhirnya nanti kita nak pulang ke kampung namanya syurga dalam keadaan selamat. Apa artinya senang di dunia, tetapi susah di hari akhirat? Dan apakah artinya dan lebih dahsyat lagi susah dunia, susah akhirat? Ya, gelanggang orang yang tidak beriman ataupun penjajah, dia bawa minda kita untuk duduk di gelanggangnya, iaitu kejayaan dunia semata-mata. Bila kita duduk di gelanggang orang yang tidak beriman, maka kita akan tewas dan kita akan hilang pedoman. Kerana Nabi SAW beritahu, dunia ini Allah Ta'ala bagi pada orang yang beriman dan tidak beriman. Jadi Allah memang bagi salah satunya sifat dunia ini adalah untuk orang yang tidak beriman. Jadi itu gelanggangnya. Bagi orang beriman, gelanggang kita adalah akhirat. Kita kalau pandai main badminton, jangan main badminton di gelanggang pimpong. Kelak kita akan digelakkan oleh orang. Penjajah datang dekat kita, tuan-tuan, dia bawa kita masuk gelanggang dia. Jadi sampai bila-bila kita berada di salah gelanggang. Bila kita berada di gelanggang yang salah, cara pemikiran kita pun akan salah. Dan kita sepanjang masa digelar tak pandai dan tak berjaya, kerana kita berada di gelanggang musuh, iaitu duduk di gelanggangnya, iaitu matlamatnya duniawi. Maka kita kena duduk di gelanggang kita, yang mana kejayaan itu didefinisikan dengan sebagai benda yang berbeza. Gelanggang dunia berjaya adalah dunia. Gelanggang musuh berjayanya seseorang itu adalah banyaknya duit di dunia. Namun gelanggang kita, gelanggang orang beriman, kejayaan adalah bila dapat balik kampung namanya syurga dengan selamat. Itu gelanggang kita. Awas, merdekanya kita kena tengok di gelanggang yang mana. Jangan salah gelanggang, kita takut kita masih lagi dijajah. Selamat datang pada semua yang hadir pada pagi ini. Waalaikumsalam kepada Kak Kami Sahatan daripada Singapura, Masjid Atikah daripada Melaka. Kepada semua yang hadir, Liza Haji Hamdan daripada Bandar Tun Hussein On. Kepada Azizak daripada Al-Ustaz, terima kasih Kak Aziz, Masya Allah. Kak Rodiah Syarif, antara yang terawal, subhanallah. Terima kasih Kak Rodiah hadir pada pagi ini, Masya Allah. Kak Rodiah hadir pada mana Kak Rodiah? Kak Salidah Saleh, Masya Allah. Semualah yang hadir, Masya Allah. Nak komen satu-satu, bawah sangat dah ni. Kepada Wong Jowo, Arusmil, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Kak Kami Sahatan, Masya Allah. Tanpa
jemu-jemu datang, Makcik Atikah tanpa jemu datang ke kuliah-kuliah agama, Masya Allah. Kita harapkan satu je, dengan asbab kita selalu datang ke taman-taman syurga ni nanti, maka malaikat akan catatkan ia sebahagian daripada himpunan amal kita bersama. Esok kalau katalah kita dah tak boleh nak datang, ataupun kita dah tak ada dekat dunia ni, maka malaikat ingat kita. Malaikat, maksudnya nama kita sedang disebut-sebut oleh para malaikat. Itu besar fadilat dan kelebihannya. Orang yang berada di taman-taman syurga, namanya sedang disebut-sebut oleh malaikat. Baik, kita menyambung bacaan kitab Minhajul Abidin, wasiat Imam Ghazali. Boleh, siapa ada buka, siapa ada kitab ni boleh buka. Kalau tak ada, biar saya seorang je lah buka kitab. Saya seorang je lah buka kitab, tak? Baik, kita masuk dalam bab ibadah terbahagi pada dua. Tolong tulis, siapa yang tak ada kitab tolong tulis, iaitu ihtisab dan ijtinab. Ihtisab dan benda ni kita dah bicarakan dulu sekejap. Terima kasih pada Kak Ju, masya-Allah. Ihtisab iaitu berusaha memperolehi sesuatu dengan menghitung-hitung. Ihtisab, man shama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh penghitungan, penuh muhasabah. Ihtisab ni menghitung. Dalam kita buat ibadah, mesti ada elemen ihtisab. Yang kedua, mesti ada elemen ijtinab. Muka surat 234 Kak Aziz, kitab ni muka surat 234. Terima kasih, Masya Allah, ada orang yang ada kitab ni Minhajul Abidin. Minhajul Abidin muka surat 234. Kitab ni sebenarnya kitab wakaf, Masya Allah. Terima kasih pada orang yang sudi mewakafkan kitab. Mudah-mudahan besar pahalanya. Bila kita buat ibadah, kita perlu ada elemen ihtisab. Bila mana maksud ihtisab tu, dia ada kriteria. Bila kita buat ibadah, kita buat bersungguh. Sebab kita nak ibadah kita tu dapat maksimum pahala. Ihtisab ni, bila kita buat ibadah, kita nak maksimiskan pahala. Kalau kita buat ibadah hanya sekadar melepaskan batuk di tangga, baru saya tahu melepaskan batuk di tangga ni bukan batuk di tangga tu, bukan. Batuk ni dia gayung. Gayung di tangga. Maksudnya orang zaman dulu kalau dia basuh kaki, zaman dulu kan ada tempayan tepi tangga tu. Batuk ni gayung. Jadi bila dia basuh kaki dia dengan gayung, dia bawa sama gayung tu naik atas, dia letak depan pintu. Jadi orang di bawah ni nak basuh kaki macam mana? Takkan nak cedok air dalam tempayan. Dia kata, "Dek, bawa turun batuk tu." Jadi dia kata jangan buat kerja sambil lewa. Orang lain pun nak dapat manfaat. Ataupun kita buat biarlah betul-betul. Janganlah letakkan gayung tu di atas tangga. Habis tu orang lain macam mana? Begitulah dalam kita buat ibadah. Jangan melepaskan batuk di tangga. Batuk di tangga itu maksud jangan lepaskan gayung di tangga. Buat bersungguh-sungguh. Orang yang beriman, kriteria orang beriman, bila dia beribadah, dia beribadah bersungguh-sungguh, penuh penghitungan. Baik, yang termasuk ihtisab ialah taat, solat, puasa, haji dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yang dimaksudkan dalam bab ibadah adalah ijtinab. Apa maksud ijtinab? Ijtinab membawa arti meninggalkan, menjauhi segala larangan Allah. Dalam hidup kita ni tuan-tuan perempuan, kita perlukan makanan. Macam mana kita perlukan makanan? Badan kita perlukan makanan dan nafas. Kita nak hidup ni kita perlukan dua benda. Apa dia? Makan dan nafas. Orang akan mati kalau tak bernafas. Orang akan mati kalau tak dapat makanan. Makanan tu maksud minuman lah. Kita dua perlu benda ni. Ini di dunia. Di hari akhirat, kita perlukan apa? Kita perlukan pahala. Pahala ni datang daripada apa? Kita perlukan pahala dan kita tak perlukan dosa. Pahala akan kita dapat bila kita buat ibadah. Dan dosa kita akan tinggalkan ataupun kita akan hilang dosa bila kita jauhi maksiat. Sebagaimana kita perlukan udara dan makanan di dunia, begitulah kita perlukan pahala untuk hidup di padang mahsyar.
Kita perlukan pahala dan tak perlukan dosa untuk selamat di padang mahsyar. Jadi kita kena pandang itu sebagai satu benda yang pasti dan mesti. Kalau kita tak bernafas, matilah kita. Kalau tak ada pahala, matilah kita di sana. Kita kena faham gitu. Jadi pahala di sana bertitik tolak dengan bersungguhnya kita raihnya di sini. Boleh faham Disebabkan kita nak hidup di sana dengan pahala dan kita tak nak dosa, maka dua benda itu mesti ada di sini, iaitu ihtisab, ijtinab. Ihtisab, buat ibadah bersungguh-sungguh. Ijtinab, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Buat ibadah tapi buat maksiat juga, rugi. Kita nak buat ibadah, tinggalkan maksiat. Kalau tinggalkan maksiat tapi kewajipan tak buat, lagi pening lah. Kan? Pening lah tu. Dah lah tinggalkan maksiat, dah lah buat maksiat, ibadah pula tak buat. Pening. Lagi double trouble. Jadi hidup kita ni perlu buat ibadah dan tinggalkan maksiat. Ihtisab, ijtinab. Ihtisab, ijtinab. Ihtisab, buat ibadah. Ijtinab, tinggalkan maksiat. Baik. Sedangkan yang dimaksudkan ijtinab ialah menjauhi segala kejahatan dan maksiat. Ijtinab, meninggalkan maksiat. Kalau kita nak bernafas, kita buat sungguh-sungguhlah bernafas dan makan. Begitulah ihtisab dan ijtinab ni. Ihtisab dan ijtinab seperti makan dan bernafas di dunia. Kena faham sungguh tu, kena faham sungguh. Supaya bila kita buat ibadah, kita buat bersungguh-sungguh. Bila kita tinggalkan maksiat, baru dia ada konsistensi dalam meninggalkan maksiat. Kadang-kadang kita tinggalkan maksiat bersifat bermusim. Kita bersifat bermusim bila kita tinggalkan maksiat. Bila rasa nak tinggalkan, tinggal. Bila kita nak buat, kita buat. Buat ibadah pun sama. Kita rasa nak buat, buat. Kalau kita tak nak buat, sudah. Perjalanan ataupun apa juga ibadah, apa juga perkara yang boleh menyebabkan kita dekat dengan Allah Ta'ala, maka perkara itu berbaloi untuk kita buat. Kita kena faham satu je. Kalaulah perkara itu perkara yang penat, susah, sakit, sedih, perit, pilu, tetapi ianya membawa maksud mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sangat berbaloi untuk dilalui. Kalau ianya bahagia, senang, kaya, ceria, seronok, tergelak, tetapi ianya menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala, maka jalan itu jalan yang tidak bernilai langsung untuk kita lalui. Orang yang beriman, dia nampak apa sahaja yang dilalui, kalau ianya membawa erti dekat dengan Allah Ta'ala, maka itu adalah nikmat. Kekayaan, kebahagiaan yang menjauhkan manusia daripada Allah itu dipanggil istidraj. Kesusahan, kemiskinan, kesakitan yang mendekatkan manusia kepada Allah, itu dipanggil nikmat. Jadi jangan kita salah definasi. Itu definasi gelanggang orang beriman. Kalau kita ikut definasi kejayaan orang di barat, mereka mengatakan bahagia dunia adalah kejayaan yang segala-galanya. Kalau kita kejar bahagia dunia segala-galanya, maka kita tak akan jumpa orang barat tak bunuh diri. Kita perlu ada spiritual quality. Kan dia ada 3 quality. Pertama IQ, kedua EQ, ketiga SQ. IQ, intelligent, quality, bijak. Nak masuk kerja, kita kena bijak. Orang akan tengok result. Interviewer akan tengok, "Dek, minta result SPM, Dek. Dek, tengok SPM degree. Buat kerja ni, tengok kamu punya SPM cemerlang." Kita nak kerja, kita kena ada IQ. Tapi nak naik pangkat, Waalaikumsalam kepada semua yang hadir pada pagi ini, Kak Rafiah Ismiayadi, Masya Allah. Terima kasih nota-nota yang dicatat oleh Kak Kamisah dan Makcik Atika, Masya Allah. Terima kasih Kak Salidah, Masya Allah. Baik, nak masuk kerja, kita kena ada IQ. Nak naik pangkat, IQ tak cukup. Kita perlukan EQ, iaitu emotional quality. Siapa yang ada anak yang nak naik pangkat, dia kena ada emotional quality. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada dipanggil passionate terhadap kerja. Dia seronok nak buat kerja. Bila dia seronok,
maka dia buat sehabis baik. Maka dia akan bagi full heart. Walaupun kerjanya lebih masa, it's okay. Sebab dia suka kerja dia. Sebab tu kata pepatah, love what you do ataupun do what you love. Kan ada orang tepat do what you love ataupun love what you do. Kita kena buat apa? Kita kena suka apa yang kita buat ke, ataupun kita kena buat apa yang kita suka je. Kita kena buat benda yang membawa kepada keredaan Allah. Itu yang paling penting. Not do what you love or love what you do, tetapi do whatever Allah asks. Allah tukar terus ada punya ritma. Minta maaf lah. Baik. Jadi nak naik pangkat, nak jadi CEO, nak jadi senior management, nak jadi manager adalah kena tingkatkan emotional quality ataupun value kita kepada syarikat. Tetapi nak bahagia dunia akhirat, bukan ada EQ dan IQ. Tetapi nak bahagia dunia akhirat, kena ada spiritual quality, nilai yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat nilai dekat dengan Allah Taala ni dua ni tadilah. Ijtinab dan ihtisab. Ijtinab, ihtisab. Dekat dengan Allah dengan ibadah, dekat dengan Allah dengan menjauhi maksiat. Baik. Kedua-dua bahagian inilah yang dimaksudkan takwa. Kata Imam Ghazali, takwa ini terbina daripada dua komponen ini. Ijtinab, ihtisab. Ijtinab, ihtisab. Tinggal maksiat, buat taat. Akan tetapi katanya, sebahagian ijtinab lebih selamat, lebih besar, lebih utama dan lebih mulia jika dibandingkan dengan ihtisab. Dengan demikian adalah lebih baik meninggalkan maksiat dan kejahatan sebelum menjalankan ibadah sunat. Baik. Dalam kita nak menelusuri kehidupannya, kata Imam Ghazali, bab ijtinab dan ihtisab ni dia ada dua-dua ada kekuatan. Tapi mana satu yang perlu difokuskan, yang lebih utama, kata Imam Ghazali, tinggalkan ataupun ijtinab meninggalkan maksiat ini lebih utama berbanding daripada kita buat perkara sunat. Gitu. Kalau kita buat ibadah sunat tapi benda maksiat besar kita tak tinggalkan, maka kata Imam Ghazali itu tempang. Ya. Benda maksiat perlu ditinggalkan kerana maksiat ini dosa besar. Dosa lah, basically dosa. Kita tinggalkan maksiat kerana ianya berdosa. Bagi orang yang belajar untuk melakukan ibadah, dengan demikian adalah lebih baik meninggalkan maksiat dan kejahatan sebelum menjalankan ibadah sunat. Kalau ada perkara-perkara maksiat yang kita sedang lakukan sekarang, tinggalkan dulu. Sebelum kita nak start buat ibadah sunat, sembahyang duha, mengaji dan sebagainya. Puasa sunat Isnin Khamis. Bagi orang yang masih belajar untuk melakukan ibadah, atau dengan kata lain, dalam peringkat ijtihad ni bersungguh dalam melakukan ibadah, barulah ihtisab. Sebaik-baiknya dia meninggalkan perkara-perkara yang lebih kepada bahagian ihtisab. Akan tetapi bagi ahli ibadat, lebih utama di antara mereka untuk memberikan perhatian kepada menjauhi, yakni meninggalkan maksiat. Dengan makna di atas, maka golongan ahli ibadah dari bahagian kedua adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan yang lain. Adapun golongan ahli ibadah ini ada 7. Ketika 7 golongan ahli ibadah itu mengadu masalah kepada Nabi Yunus AS, mereka berkata, wahai Yunus, ada orang yang suka mengerjakan solat sunat dengan mengabaikan ibadah-ibadah yang lain. Memang benar solat adalah tiang agama, iaitu dengan tetap melaksanakan solat semata-mata kerana Allah, dengan bersungguh-sungguh dan rendah diri, serta memohon pertolongannya. Perkara ini adalah baik. Di samping itu juga ada golongan ahli ibadah yang hanya berpuasa sahaja, yang hanya bersedekah. Wahai Yunus, sekarang aku telah menjelaskan kepada kamu mengenai berbagai masalah tadi. Kata mereka, seterusnya mereka mengatakan, jadikanlah sembahyang kamu untuk bersabar dalam menghadapi kesengsaraan dan derita. Berserahlah kepada Allah dan jadikanlah puasa kamu itu untuk mendiamkan diri, iaitu tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Jadikanlah sedekahmu untuk menahan diri dari menyakiti orang lain. Ini kerana sedekah yang paling baik ialah tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Manakala puasa yang baik pula ialah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab kita menelusuri perjalanan ke syurga, mencari redha Allah, membuat ibadah atau meninggalkan maksiat, bagi orang yang baru nak mula, baru nak start, maka dia kena banyakkan ibadah. Tapi bagi kita yang dah banyak kali beribadah ni, yang dah pun berada di perjalanannya,
maka dia bukan isu meningkatkan ibadah lagi dah. Isu dia adalah meninggalkan maksiat. Saya kira yang hadir pada kuliah subuh, yang datang ke kuliah-kuliah online, kita ni pada peringkat bukan memaksimumkan ibadah, bukan banyakkan ibadah lagi dah. Kita kena kawal diri kita daripada elemen-elemen, perkara-perkara yang membocorkan kantung pahala, yang membocorkan bekas pahala. Kesilapan orang beriman adalah dia terlupa nak tampal bekasnya. Pahala ni perlu dikepung, pahala ni perlu ditampung, perlu dikawal supaya dia tak bocor. Sebagaimana rezeki perlu dikepung dengan syukur, begitulah pahala perlu dikepung dengan elakkan maksiat. Maksiat ini dia membocorkan kantung pahala. Jangan. Iaitu dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa nafsu ini, dia membocorkan kantung pahala, bekas pahala. Jangan. Sebagaimana sebagaimana rezeki kita akan hilang kalau kita kurang syukur, begitulah pahala akan kurang kalau kita banyak maksiatnya. Boleh faham ya? Boleh faham. Kalau orang yang mu'allaf, dia baru masuk Islam, jadi dia punya isunya adalah macam mana dia nak start banyakkan ibadah. Okay, fine. Itu baru nak start. Tapi bila kita dah start ni, kita tak boleh ambil marhalah yang pertama macam orang mu'allaf. Kita punya perbincangan adalah macam mana nak kurangkan maksiat. How to reduce the mistakes, kan, kita tak nak the wrong doing tu, kita kena buang. Kita kena tolak perkara-perkara yang boleh membocorkan baldi kantung pahala kita. Kerana kita nak balik ke kampung namanya syurga, Allah Ta'ala akan melihat cagarannya, iaitu pahala yang kita bawa. Kalau pahala kita kantungnya bocor, apa kita nak persembahkan ia di hadapan Allah Ta'ala esok? Jangan dibocorkan kantung pahala tu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Boleh Masya Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih, Masya Allah. Baik, kita sambung sikit lagi. Masya Allah. Baik, jika yang paling utama ialah mengerjakan bahagian ijtinab, iaitu meninggalkan maksiat dan memeliharanya. Jadi kata Imam Ghazali, yang paling utama discussion, perbincangan orang-orang yang telah menelusuri perjalanan untuk cari Allah ni adalah meninggalkan maksiat. Itu mujahadah, perlawanan yang berlaku hari-hari. Kita ni sedang berlawan kepada, satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita telah menang dalam satu peperangan." Maka Nabi kata apa? Sesungguhnya kita telah pun pulang daripada peperangan yang besar kepada peperangan yang lebih besar, iaitu melawan hawa nafsu. Peperangan yang lebih besar namanya melawan hawa nafsu ni, peperangan yang tidak pernah settle. Hari-hari kita akan berhadapan dengan nafsu kita. Maka kata Imam Ghazali, perkara yang paling utama adalah menjaga perihal ijtinab, iaitu meninggalkan maksiat. Kemudian jika telah mampu melaksanakan ijtinab dan ihtisab, kata Imam Ghazali, ini berarti seseorang itu telah sempurna dan telah mencapai tujuan sehingga mendapat keselamatan dan keuntungan. Ijtinab ni masuk jugalah kalau kita meninggalkan kewajipan. Kewajipan bila dibuat, itu ihtisab. Bila kita tinggalkan kewajipan, maka kita telah gagal dalam bab ijtinab. Ijtinab ni meninggalkan maksiat ataupun gagal melaksanakan tugas. Gagal melaksanakan perkara yang wajib, itu dipanggil maksiat lah. Apa perkara yang mungkin kita rasa terlepas pandang? Kadang-kadang kita nak kejar syurga yang jauh. Ini penting. Kadang-kadang kita nak mengejar syurga yang jauh. Jangan kita lepas pandang, jangan kita lupa syurga yang dekat. Kita mengejar syurga yang terlalu jauh. Kita mencari syurga yang terlalu jauh. Kita mencari pintu syurga yang terlalu jauh. Sedangkan ada pintu syurga yang paling dekat. Bagi seorang isteri, apakah pintu syurga yang paling dekat? Bagi seorang isteri, pintu syurga yang paling dekat adalah suaminya. Bagi seorang anak, apa pintu syurga yang paling dekat? Bagi seorang anak lelaki, pintu syurganya adalah ibunya. Kita mengejar pintu syurga yang banyak, yang besar, yang jauh.
tetapi lupa pintu syurga yang paling dekat, iaitu pasangan dan juga mak bapak. Subhanallah, ya, betapa manusia ni kadang-kadang kita tak adil. Ya, kita mengejar syurga yang jauh, ada syurga yang dekat kita tak perasan. Dan kalau kita abaikan syurga yang dekat ini, ianya boleh menjadi asbab kita masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jika hanya dapat melaksanakan salah satu daripada keduanya saja, maka pilihlah ijtinab, kerana ia sudah memadai untuk menyelamatkan manusia. Jika tidak demikian, manusia akan rugi dari kedua-duanya. Kalau disuruh buat pilihan, sama ada ijtinab ke ihtisab, maka kata Imam Ghazali, pilihlah ijtinab. Tinggalkan maksiat itu lebih aula, kerana buat maksiat mengundang murka Allah. Baik, cuba pembaca renungkan katanya. Apa gunanya seseorang mengerjakan solat sunat semalaman suntuk, tetapi dirosakkan oleh niat yang buruk? Apa gunanya seseorang itu berpuasa jika dia masih mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk? Maksudnya pahala ada tapi kantungnya bocor. Pahala ada tetapi baldinya bocor, bekasnya bocor. Buat ibadah betul dah, tetapi banyak mulut membuka aib orang. Buat ibadah betul dah, tapi ikhlasnya tidak dijaga. Ini semua membocorkan kantung pahala. Terdapat satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, bagaimana pendapat tuan mengenai sifat kedua orang ini? Yang seorang banyak berbuat baik tetapi banyak juga kejahatan yang dilakukan, sedangkan yang seorang lagi hanya melakukan sedikit kebaikan dan kejahatan yang dilakukan juga sedikit. Yang mana lebih baik? Jawab Ibnu Abbas, aku tidak akan memilih selain daripada keselamatan. Oleh itu, kesimpulannya lebih baik memilih jalan yang sedikit kebaikan dan kejahatan yang sedikit daripada banyak kebaikan, banyak juga jahatnya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di sini dulu insya-Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sama-sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan, ya. Insya-Allah kita akan masuk dalam bab berikutnya dalam menghuraikan lebih detail berkenaan dengan maksud ijtinab dan ihtisab insya-Allah. Mewakili barisan IJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan. Dana untuk aktiviti kuliah amal ilmu boleh disalurkan ke 0501-2010-0530-38 Bank Islam. Semalam Imam Muda Hasan, ya, kita ada Ustaz Roslan, kita ada program-program yang sangat saya kira banyak bermanfaat secara online ini. Maka mari sama-sama kita sokong usaha-usaha IJK Surau untuk mengimarahkan laman-laman Facebook kita. Ya, kita tahu Facebook ni tempat orang meluahkan perasaan, ada aktiviti-aktiviti yang lain. Maka kita nak jadi sebahagian daripada mereka yang menyuburkan kuliah-kuliah agama di ruangan Facebook. Maka ayuh kita sama-sama support Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir, kepada Makcik Atika, kepada Kak Kamisahatan, kepada Kak Haruniza, masya-Allah, Kak Halijah Mahani, Manan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, batalkah wuduk saya dengan cucu lelaki tiri saya? Cucu lelaki tiri. Wuduk batal tak dengan cucu lelaki tiri? Batal. Cucu lelaki tiri. Maksudnya, saya tak tahu. Maksudnya, suami kita ada cucu, maka kita adalah tiri. Tolong Puan Halijah, tolong terangkan keadaannya. Maksudnya, kita ni isteri ke anak kita yang berkahwin lain? Maksudnya anak kita berkahwin lain, jadi dia tiri, jadi dia ada anak. Kita salam dia, boleh ke tidak? Begitu. Ya, ataupun suami kita ada cucu yang bukan daripada rumpun kita. Nak kena tengok sama ada anak ke ataupun isteri ke, ataupun belah suami. Ya. Nanti Kak Halijah tolong explain, ya, bab fiqh tu di ruangan soalan. Nanti saya jawab di ruangan jawapan soalan. Di PM tepi lah, PM tepi dekat Messenger, ya, Kak Halijah type, nanti saya jawab di sana secara tulis. Sebab saya tak tahu macam mana keadaannya, kena tengok secara detail siapakah tiri itu. Adakah kita yang tiri, atau cucu tu tiri, ataupun cucu tu datang daripada suami yang berkahwin dengan anak kita di atas perkahwinan kedua, ataupun suami baru yang mendatang
berkahwin dengan kita yang dia dah ada cucu. Nanti Hadijah tolong komen di ruangan komen tu, nanti saya akan jawab insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan di saya. Terima kasih kepada Kak Rodiah, Kak Atikah, Kak Kamisa, kepada Kak Aziz daripada Alustar, Kak Harun Niza daripada Melaka, daripada Sungai Perak. Semuanya terima kasih banyak di atas kehadiran. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Jangan lupa tekan button like dan share. InsyaAllah berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Aku lumadha tasma'un, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.